صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى الشيخ داود الفطاني رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, saya muliakan barisan Imam Bilal Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gedup je tuan-tuan tengah panas pula. Aircon pula sedap ni dekat Madrasah Raudah. Mata dia redup je. Kalau dalam sudut saintifik, tertutupnya mata termasuklah telinga. Dapat? Di luar daripada masjid, merendahkan pandangan itu sunat. Tapi kalau di dalam majlis ilmu, merendahkan pandangan hukum makruh. Jadi kena pandanglah orang kat depan ni, insya-Allah tuan-tuan ni bukan pancung hari Jumaat ni, ustaz ni pandai je. Tak, ini memang digalakkan oleh para ulama kita. Alhamdulillah. Kita syukur pada Allah, kita diberi peluang untuk buat kelas lagi, ataupun dapat buat tazkirah Jumaat setengah jam je. Mesti pun dah kata 10 minit ustaz, sebelum daripada azan. Jadi dalam tempoh yang singkat ini, para ulama mengatakan pada hari yang penuh barakah ini, saya mengambil keberkatan sedikit membaca kitab daripada Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, seorang al-alamah, Al-Murabbi, Al-Arif Billah, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, yakni guru besar mazhab Syafi'i yang berbangsa Melayu. Saya dah cerita panjang dah bab ni. Kalau orang selalu duduk dalam majlis ataupun kuliah saya, dia tahulah siapa Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Ada beberapa perkara yang saya petik di dalam kitab Munyatul Musalli. Munyatul Musalli, ini satu bab yang dikhususkan oleh Syekh Daud Al-Fatani, khusus cerita tentang Jumaat sahaja. Satu bab khusus, menandakan bahawa Jumaat ini perkara yang penting, hari yang penting dan perkara yang penting. Ustaz, hari-hari dengar ustaz. Kita hari-hari dengar tapi kurang amal. Tak kuat lagi amal. Apa tanda tak kuat amal ni? Sebab kurang dengar. Dah dengar tapi kurang, banyak kali kurang dengar. Kurang sangat nak dengar tentang perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Insya-Allah. Kata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala, yang pernah kita syarahkan antara kelebihan Jumaat ini kerana 5 perkara kita dah sebut sebelum ini. Antara ni yang pertama, kerana pada hari Jumaat ini adalah hari diciptanya Nabi Adam alaihi salam. Bila diciptakan seseorang tadi, maka bila dicipta, diadakan sesuatu perkara, maka perkara itu penting. Macam mana kita faham apabila dilahirkan diri kita atas muka bumi ni,
Kita nak celebrate benda tadi, betul? Birthday kita. Kita nak celebrate hari lahir kita. Maka perkara tadi penting. Maka para ulama sebut tidak ada yang lebih penting daripada pemula bagi manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dipilih oleh Allah, dijadikan pada hari Jumaat. Dan kita dah syarahkan beberapa tanah yang dipilih oleh Allah, yang diangkat oleh malaikat Israel alaihissalam, mengikut dalam tafsir yang ditulis ataupun dikarang oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, yang mengatakan bahawa di antara tanah-tanah yang dipilih oleh Allah ini, antara tanda kita nak tahu nanti apabila kita wafat. Di mana wafatnya kita, di situlah tanah diambilnya tubuh badan kita. Maka para ulama sebut ada orang yang ditanam di Madinah Al-Munawwarah, di Baqi', bersama kuburnya bersama dengan sahabat Nabi. Maka para ulama sebut sebenarnya tanah dia adalah diambil daripada tanah Al-Baqi' ataupun tanah daripada Madinatul Munawwarah. Jadi nak tahu keadaan ini, tengok di mana wafat. Macam mana nak tahu wafat? Wallahu a'lam. Tak ada orang tahu. Cuma kita boleh mohon dengan Allah Ta'ala bahawa Allah pilih kita. Kalau tak ada tanah pun, tanah ni ditentu oleh Allah. Tak boleh suka-suka pula kan. Tiba-tiba dah ni, tak boleh. Maka boleh diminta daripada Allah Ta'ala untuk dimatikan pada hari Jumaat. Dapat tuan-tuan? Sehingga diajarkan oleh para ulama antara hari sunat untuk ditanam. Allahumma salli ala Muhammad. Uri anak kita, kawan dia dalam alam rahim. Tahu Uri? Tahu Uri? Tahu dah, pandai. Bagus. Sekarang tahu dah. Uri ni bersama makanan bagi anak kita. Maka disunatkan para ulama di dalam Mu'allijul Islam, rawatan Islam, mengajarkan pada kita sunat ditanamkan pada hari Jumaat. Dengan berkat ditanamkan darah daging daripada sumber makanan anak kita, maka kita doa anak kita ini juga ditanam pada hari Jumaat. Ini antara kaedah. Habis ustaz dah tanam hari lain, ustaz takkan nak gali, tak payah dah gali tuan-tuan, tunggu anak lain. Tunggu anak lain. Tak ada tu kena carilah. Kalau mampu, ni semua muslimin tak apa, insya-Allah. Maka para ulama sebut di antara amalan juga pada hari Jumaat ini yang disarankan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala, antara kelebihan yang diletakkan pada hari Jumaat. Panjang nak cerita ni tuan-tuan. Disebutkan dalam riwayat, barang siapa yang meninggal pada hari Jumaat, maka dikira matinya dengan mati syahid. Mati syahid. Makna syahid, apa maksud syahid tuan-tuan? Mati yang disaksikan oleh Allah Ta'ala atas kebaikannya. Syahid asal perkataan syahada, shin ha dal. Syahid, penyaksian daripada Allah Ta'ala. Maka para ulama sebut dikira mereka yang meninggal pada hari Jumaat. Pertama Nabi sebut dalam riwayat, diangkat baginya seksa kubur. Itu antara manfaat. Dan yang kedua, para ulama sebut diselamatkan Allah selamatkan diri dia daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Jumaat. Dan pada hari Jumaat juga para ulama sebut adalah kemuncak amalan yang diangkat. Dia ada hari dia. Tuan-tuan sebab tu sebelum ni kita sebut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i dalam kepala otak ni tuan-tuan, Imam Syafi'i ni dalam minda dia saja ada 500,000 hadis. 500,000 hadis. 500,000 hadis bukan sikit. Banyak tuan-tuan. Tu Imam Syafi'i. Dia sebut ada berapa malam yang kita kena jaga. Antara malam yang perlu dijaga, yakni malam-malam hari Jumaat. Sebab apa? Sebab pada hari Jumaat diangkat amalan kita. Maka kemuncak amalan sepatutnya dikhatamkan pada hari Jumaat. Kalau orang yang baca Quran, sebaik-baiknya dia khatam Quran pada hari Jumaat. Kalau orang selawat, di dalam barakat makiyah, himpunan selawat, maka dia boleh khatamkan pada hari Jumaat. Dan para ulama sebut, kalau dia sedekah pun, kemuncak yang paling tinggi adalah pada hari Jumaat. Dapat tuan-tuan? Sempena dengan wakaf kita ni di madrasah ni, maka pada hari Jumaat ni lah manfaat yang paling besar. Hari lain tuan-tuan tabung tak bergerak. Hari lain ni tak bergerak, hari Jumaat je dia bergerak. Betul tuan-tuan
punya karamah kelebihan Jumaat ni sampai tabung menggerak. Punya nak beritahu pada kita kepentingan sedekah ni di hari Jumaat. Hari lain tak ada. Kalau hari lain ada, AJK kena marah. Hari lain pun kena tolak ke apa. Di hari Jumaat je boleh. Orang tak marah hari Jumaat ni. Dan para ulama sebut, di sinilah diajarkan kepada kita umat Islam bagaimana kekuatan di dalam memberikan sesuatu benda yang kita paling sayang. Apa benda yang paling sayang? Apa tuan-tuan benda paling sayang? Bukan isteri tuan-tuan, duit. No money, no talk. No money, no talk. Sekarang ni, zaman sekarang. Maka para ulama sebut, bila kita korbankan perkara yang paling penting, yang bahagia ini, yang menyebabkan kegembiraan pada diri kita, maka para ulama sebut digandakan amalan pada hari itu. Kalau hari Jumaat, maka dengan berkat amalan sedekah yang kita lakukan ataupun wakaf yang kita lakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala ni, diangkat amalan lain. Sebab tu kalau dalam rawatan orang berubat, orang-orang dulu ni berapa minit lagi ni? Ada masa lagi 5 minit. Kalau dalam bidang rawatan tuan-tuan, biasa tak orang lama kita ni kalau berubat, dia kena ada apa? Pengerah dia kan. Bahasa dia pengerah lah. Tu bahasa orang lama. Kita ni zaman sekarang pengerah yang syirik. Senang betul nak syirik dengan orang. Zaman sekarang ni mudah syirik dengan orang. Kena jaga-jaga tuan-tuan. Kalau tak balik pada orang tadi, balik kat kita, kata Nabi. Kalau orang tadi tak syirik, Nabi kata balik pada kita syirik tadi. Sumpahan yang kita berikan pada orang, balik pada diri kita. Sebab tu kena jaga perkataan kita ni. Maka para ulama sebut, kalau di dalam bidang rawatan, kalau saya di pondok dulu, para ulama, tok-tok guru saya sebut, yang mengangkat amalan rawatan ini, dengar betul-betul tuan-tuan, yang mengangkat amalan rawatan, yang memberi syifa, yang mendatangkan kesembuhan bagi kaedah rawatan Islam, bukan di antara orang yang berubat dan diubati. Dapat tuan-tuan? Maksud dia bukan kerana semata-mata kaedah perawat tadi. Dia tarik jin tu power masuk dalam botol, campak kat laut Cina Selatan. Contoh, kan? Orang sekarang masuk dalam botol, campak masuk Cina Selatan. Ni boleh masuk dalam botol, tak masuk dalam botol, tu bukan tajuk dia hari ni, tuan-tuan. Itu kena masuk kelas rawatan lah. Kalau nak tahu boleh masuk dalam botol ke tak. Tapi dalam kaedah rawatan, para orang lama dulu, tok-tok guru dulu, mereka tidak meyakini dengan kaedah yang mereka lakukan. Dan mereka juga, perawat juga tak yakin dengan amalan yang mereka buat. Maksud dia dengan buat amalan-amalan rawatan Islam tadi, boleh mengangkat azab ataupun sakit dia. Tapi di antara dua amalan ini, adanya satu amalan yang mengangkat keduanya. Apa dia? Hadiah ataupun sedekah pesakit tadi kepada perawat. Itulah yang mengangkat amalan perubatan tadi. Sebab di antara perawat, belum tentu dia ikhlas. Kadang-kadang dia berubat kerana dia tahu dia power berubat. Dia nak tunjuk kat orang ni, dia power. Ni aku ni kau jaga-jaga ni. Aku boleh scan kau ni. Kadang-kadang perawat macam tu. Dan bagi pesakit juga, kadang-kala amalan yang dia lakukan juga tidak ikhlas. Sebab apa? Dia tidak memikirkan tentang kesembuhan. Tapi dia banyak fikir siapa buat dia. Macam mana boleh jadi kat dia. Dia fikir banyak perkara tadi. Maka dikhawatiri kedua-duanya tidak ada ikhlas di sisi Allah. Maka yang menjadi amalan ikhlas di antara ini yang mengangkat adalah hadiah sedekah yang diberikan. Sebab mengangkat syifa. Sebab tu Syekh Zakaria akan Dahlawi rahimahullahu ta'ala ada dua kitab tuan-tuan. Sekarang ni satu jilid dengan dua jilid diterjemah. Dah tebal tu tuan-tuan. Fadail Sadaqah. Cerita tentang sedekah. Punya manfaat besar sedekah ini. Dan para ulama sebut, dia juga menandakan keimanan kita pada Allah. Dapat tuan-tuan? Iman ni tak nampak juga dengan amalan kita. Dia tidak boleh diukur dengan amalan kita saja, tidak. Tapi iman ni para ulama sebut di antaranya adalah pengukur dia apabila segala apa yang kita cinta tadi boleh dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dapat tuan-tuan insya-Allah? Wallahu a'lam. Cukuplah. Kan dah boleh naik, kan tak boleh turun pula. Jadi insya-Allah sepanjang bulan Rejab ini juga kita mengambil peluang ini. Kita tak tahu di antara kita yang sampai bulan Ramadan ataupun tidak. Siapa yang pasti dia sampai, tuan-tuan? Saya nak tanya.
Tak ada orang pasti sampai, tak ada. Sehingga baginda Nabi juga ajar pada kita, doa dengan waballighna Ramadan. Sampaikan kami kepada Ramadan. Makna dia apa? Tak semua dipilih yang masuk pada bulan Ramadan. Sehingga di dalam riwayat, beza mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ada dua riwayat, para ulama sebut dua orang meninggal. Dua-dua soleh. Satu meninggal di awal tahun, dia tak sempat Ramadan, tak sempat berpuasa pada bulan Ramadan. Para ulama sebut dia meninggal syahid di jalan Allah. Satu lagi orang yang dia sempat menjalani Ramadan, tapi dia meninggal selepas itu tak syahid di jalan Allah Ta'ala. Di dalam riwayat disyarah oleh muhaddis bahawa disebutkan pahala ataupun amalan mereka yang sempat berpuasa di bulan Ramadan menandingi pahalanya syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama sebut sebab puasa ini adalah amalan yang direct kepada Allah. Sebab tu Allah sebut as-sawmu ni, puasa ni untuk aku, kata Allah. Puasa ni untuk aku. Apa maksud puasa untuk aku? Maksud dia, tidak ada sesiapa boleh ambil pahala puasa ni. Pahala solat kita, isteri akan ambil besok. Isteri esok, kuat semayang ni, tak jaga hak isteri, ambil pahala semayang gitu. Ambil pahala menuntut ilmu. Satu-satu ambil. Para ulama sebut illa saum, melainkan puasa. Sebab tu para ulama sebut kalau kurang pahala puasa kita, habis. Akhirat tuan-tuan, orang lelaki ni 4. Kena jaga ni 4. Bukan kahwin 4 tuan-tuan. 4 ni nanti akan tarik kita. 4 jenis wanita. Ingat betul-betul tuan-tuan. Yang pertama siapa? Tak biar teka betul tuan-tuan. Isteri. Ni confirm. Wali pun banyak ternafi dengan isteri dia. Ada seorang wali ni dia boleh terbang. Kisah dia ringkas. Boleh terbang. Isteri dia cakap, oh wali ni boleh terbang ni. Dia dengar kisah semua. So, suami dia cakap, aku lah yang boleh terbang tu. Oh abang ke yang terbang tu? Patut saya ingat sebelah dia cakap. Isteri ni paling banyak nafi pada diri kita. Sebab tu ujian bagi mereka yang diuji dengan isteri ni, para ulama sebut ujian dia sama dengan para nabi. Dapat tuan-tuan itu cerita panjang. Itu pertama. Yang kedua, para ulama sebut yang akan mengangkat ataupun akan menarik kita besok dengan hujah. Yang kedua adalah anak perempuan kita. Jaga-jaga tuan-tuan. Saya pun baru dapat anak perempuan ni. Esok pun akan ditarik juga. Yang kedua. Yang ketiga, saudara perempuan kita. Sama ada ia adik-beradik ataupun saudara mara kita pun akan tarik kita juga besok. Dan yang keempat adalah siapa tuan-tuan? Bonda kita sendiri. Maka 4 jenis wanita ini para ulama sebut akan menarik suaminya yang kaki kanannya para ulama sebut dah langkah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ditarik kaki kiri. Tunggu bang. 4 ni tanya. Dulu macam mana ni? Didikan agama pada saya dulu macam mana ayah? Tak sempat nak didik ayah, sibuk. Macam mana nak didik isteri? Para ulama sebut semua itu akan dipersoal oleh mereka. Mereka akan persoalkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui perantaraan amalan-amalan kita yang kita lakukan, maka kita mohon pada Allah supaya kita ini terlepas daripada cengkaman dalil-dalil ataupun cengkaman daripada mereka yang akan menarik kita besok daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mereka ini disebut dengan fitnah, termasuklah mal, yakni harta kita juga fitnah. Harta juga besok akan bercakap depan Allah, wahai Allah, dulu mereka ini ambil harta, sumber aku ini mereka ambil daripada sumber yang haram. Depan Allah besok harta akan cakap tuan-tuan. Lepas dah ambil sumber haram pula, belanja pada tempat haram, para ulama sebut harta itu juga akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Itu saja pada saya insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Imam mula sampai dah.